Korang tahu tak, ada satu organisasi ni punya power sampai Sultan Salahuddin pun kena dengan diorang ni. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dikurniakan kesihatan yang baik untuk berjumpa lagi hari ini. Aku yakin korang mesti pernah dengar perkataan assassin kan? Sebenarnya ada sejarah di sebalik nama assassin ni. So hari ni aku nak ceritakan dekat korang sejarah Hashashin. Menurut Profesor Edward Said daripada Columbia University, assassin ni berasal daripada perkataan Arab iaitu Hashashin. Hashashin ni pula satu perkataan Arab yang bermaksud pengguna hashish iaitu ganja atau cannabis. Berdasarkan catatan daripada Marco Polo, sebelum Hashashin ni nak jalankan mission dia akan stone dulu untuk dapatkan keberanian dengan keyakinan. Tapi berdasarkan sejarawan Islam, pengasas Hashashin sangat tegas dalam mendidik pengikut Hashashin pasal hukum berkenaan dadah dengan mabuk yang dituliskan dalam Al-Quran. Teori yang kedua pula, nama Hashashin berasal daripada gelaran yang digunakan oleh pengasas Hashashin kepada pengikut Hashashin tu, iaitu Asasiyun, yang bermaksud orang yang setia kepada asas. Asas dekat sini bermaksud asas sebagai orang Islam. So, siapakah pengasas Hashashin ni? Jom kita borak pasal dia dulu. Nama pengasas Hashashin ni ialah Hasan ni Sabah yang dilahirkan pada tahun 1050 Masihi dekat Qom, Iran. Hasan ni dilahirkan dalam keluarga yang berpegang pada Syiah Imamiyah. Lepas tu Hasan ni membesar dekat Tehran bila family dia pindah dekat sana. Hasan ni mula minat belajar pasal matematik dengan astronomi sejak umur 7 tahun. Daripada minat ni membawa pula kepada minat terhadap astrologi dengan benda-benda gaib. Masa umur Hasan 17 tahun, Hasan jumpa dengan seorang mubalik Syiah Ismailiyah yang bernama Amir Zarab. Amir Zarab nampak yang Hasan ni ada potensi untuk menjadi orang yang hebat. Maka Amir Zarab cuba untuk tukar keimanan Hasan daripada Imamiyah kepada Ismailiyah. Walaupun Hasan ni selalu nau dengar ceramah Amir Zarab ni, Hasan tak yakin lagi dengan Syiah Ismailiyah. Lepas Amir Zarab dah berhijrah ke tempat lain, hati Hasan ni rasa tak tenang tau. Dia rasa macam Syiah Ismailiyah ni betul, tapi dia cuba cari jawapan yang boleh yakinkan dia. Hasan pun banyak habiskan masa baca buku-buku pasal Syiah Ismailiyah. Sampailah ada satu masa ni Hasan kena satu penyakit yang buatkan dia hampir mati. Jadi Hasan nekat tak nak mati tanpa dapat jawapan pasal kebenaran yang dia cari. Maka Hasan pun keluar cari pendakwah Syiah Ismailiyah yang lain untuk dapatkan jawapan yang dia nak. Akhirnya Hasan dah dapat keyakinan dia dan angkat sumpah setia pada keimanan Syiah Ismailiyah. Hasan ni punyalah berdedikasi sampai seorang senior Syiah Ismailiyah yang bernama Abdul Malik Ibnu Atash impress gila dengan pengabdian Hasan. Jadi dia suruh Hasan pergi Kahirah, Mesir untuk belajar lagi mendalam pasal Syiah Ismailiyah. Ada sejarawan mengatakan lepas Hasan dah tukar kepada Syiah Ismailiyah, dia banyak tolong ahli Khalifah Fatimiyah. Benda ni sampai dekat pengetahuan Nizam Al-Mulk, Wazir Empayar Turki Seljuk. Jadi arahan untuk tangkap Dak Hasan ni dikeluarkan. Itu antara sebab kenapa Hasan ni berhijrah ke Kahirah. Perjalanan Hasan nak pergi Kahirah tu ambil masa 2 tahun tau. Dalam perjalanan tu dia singgah dekat Isfahan, Aran atau sekarang ni Azerbaijan dengan Damaskus. Baru Hasan ni sampai dekat Kahirah. Sepanjang 3 tahun Hasan ni belajar dekat Kahirah, Hasan ni selalu buat seorang panglima tentera yang bernama Badar Al-Jamali ni tak puas hati sebab Hasan ni sokong Nizar jadi Khalifah Fatimiyah yang seterusnya. Jadi Hasan ni pernah kena hukum penjara sampai menara penjara Hasan tu runtuh. Peristiwa tu dianggap petanda Hasan ni patut dibebaskan, tapi tak diterima lagi dekat Kahirah. So dia kena balik kat tempat asal dia. Hasan dihantar balik naik kapal, tapi kapal tu hancur masa dalam perjalanan. Tapi Hasan ni berjaya diselamatkan dan dibawa ke Syria. Kemudian Hasan ni mengembara melalui Aleppo dengan Baghdad dan akhirnya stop dekat Isfahan pada tahun 1081 Masihi. Okey, bila dah sampai Iran ni, korang kena tahu satu benda sebelum aku teruskan cerita. Dulu masyarakat Parsi atau sekarang ni dikenali sebagai Iran, boleh dikatakan hampir semuanya berpegang pada Syiah Ismailiyah. Tapi Parsi ni di bawah pemerintahan Empayar Turki, dinasti Seljuk. Syiah Ismailiyah tak sebulu dengan dinasti Seljuk ni sebab Turki Seljuk ni fahaman Sunni. Diorang nak duduk bawah kerajaan Fatimiyah yang fahaman Syiah Ismailiyah. Kerajaan dinasti Seljuk juga dikatakan kenakan cukai yang berat pada
rakyat dan membahagikan ladang negara kepada rakyat negara lain. So Hasan ni menyirap dengan penindasan politik dengan ekonomi yang berlaku. Jadi Hasan terus mengabdikan diri dia untuk jalankan misi untuk tegakkan Syiah Ismailiyah. Hasan pun tubuhkan satu organisasi rahsia untuk jalankan misi dakwah dia. Disebabkan pengaruh Hasan ni power gila, ramai orang yang join organisasi ni. Ada yang datang daripada Kahirah dengan Syria. Rukun organisasi ni ialah berpegang teguh pada ajaran Syiah Ismailiyah dan kesetiaan diorang pada Khalifah Fatimiyah. Hasan pun start explore seluruh Parsi untuk cari tempat yang sesuai untuk dijadikan pusat dakwah dia. Lepas dah puas mengembara, Hasan dengan pengikut dia ni sampai dekat pergunungan Al-Bos. Kawasan pergunungan ni tempat tinggal penganut Syiah yang tak nak duduk bawah kerajaan Arab atau Turki. Bila Nizam Al-Mulk ni dapat tahu pasal aktiviti Hasan ni, Nizam Al-Mulk ni hantar tentera pergi tangkap Hasan. Jadi Hasan dengan pengikut dia terpaksa mengembara masuk lagi dalam dekat kawasan pergunungan Al-Bos ni. Pengembaraan Hasan ni berhenti pada tahun 1088 Masihi bila dia jumpa istana dekat Gunung Alamut. Istana ni dekat belah utara Iran dan berketinggian 6,000 kaki dari paras laut. Nama Alamut ni sendiri bermaksud sarang helang dan nama lain untuk gunung ni ialah Death Mountain. Kenapa Death Mountain? Kejap lagi aku cerita. Hasan pun start buat plan nak take over istana tu daripada owner istana tu, seorang pemimpin Syiah juga. Hasan start dengan hantar pengikut dia untuk ambil hati orang tempatan. Lepas tu dia tukarkan keimanan orang-orang penting dekat dalam kampung sekitar istana Alamut tu kepada Syiah Ismailiyah. Dan orang-orang penting dalam istana Alamut macam pengawal dengan pembesar pun dah tukar kepada Syiah Ismailiyah dan diorang dah angkat bai'ah setia dengan Hasan. Bila dia rasa dah cukup sokongan, Hasan gunakan muslihat dekat tuan istana yang tamak tu untuk dapatkan istana Alamut. Bila dah sedar muslihat tu, owner istana tu suruh tangkap dan halau Hasan ni keluar istana. Tapi pengawal istana tu semuanya dah duduk bawah Hasan. Maka owner tu yang kena keluar dan istana tu dah jadi Hasan yang punya. Hasan pun jadikan istana Alamut sebagai pusat dakwah dan pusat gerakan Hasyashin. Istana Alamut ni dekat atas gunung tau. Jadi nak serang diorang memang susah sebab kelebihannya banyak pada Hasyashin. First, Hasyashin ni dekat atas, musuh dekat bawah. Dah tentulah Hasyashin ni boleh nampak bila masa kau datang kau lalu dekat mana. Yang kedua, dulu nak naik gunung mana ada jalan tar macam nak naik genting tu. Jalan nak naik atas tu sempit. Jadi dekat situ memudahkan Hasyashin ni nak serang atau pasang perangkap. Sebab tu le gunung tu dipanggil Death Mountain. Belum sempat sampai atas dah ramai dah mati kat bawah. Lepas dah dapat istana Alamut, Hasan bangunkan lagi 3 kubu pertahanan dekat sekitar istana Alamut dan dekat kawasan Syria macam istana Masyaf. Diorang juga dah kontrol kawasan Rukba dengan Kohistan dekat sepadan Afghanistan. Gerakan Hasyashin ni dapat sebarkan ajaran diorang dengan cepat sebab diorang gunakan cara brainwash masyarakat ni. Dalam masa yang singkat, diorang dah conquer banyak kubu dan kota dekat kawasan pergunungan Iran sampai dah boleh bentuk kerajaan dah. Sebab tu kawasan ni dulu dikenali sebagai Nizari Ismailism State, negeri yang mengamalkan Syiah Ismailiyah dan penyokong Nizar. Hasan ni tak pernah keluar daripada istana Alamut tu selama 35 tahun. Dia hantar wakil je untuk apa-apa urusan. Sepanjang dia duduk dekat istana tu, dia habiskan masa siapkan buku-buku dengan karya yang merangkumi kaedah atau SOP untuk Hasyashin. Hasan ni bukan kaleng-kaleng tau. Dia ada ilmu yang tinggi dalam bidang agama, hafal Al-Quran. Dia siap boleh sebut secara detail lagi setiap fahaman daripada setiap mazhab orang Islam. Hasan ni juga mahir dalam matematik, astronomi, kimia, perubatan, seni bina dengan sains. Dekat istana Alamut tu ada satu library yang ada macam-macam maklumat pasal Islam, falsafah, info risikan diorang, kajian dengan barangan saintifik. Semua ni untuk mudahkan diorang nak jalankan mission diorang. Sampailah pada tahun 1094 Masihi, Khalifah Abu Al-Qasim Ahmad Ibnu Al-Mustansir atau lebih dikenali dengan nama Khalifah Al-Musta'li naik jadi Khalifah dinasti Fatimiyah. Pengikut Abu Mansur Nizar Ibnu Al-Mustansir, abang kepada Khalifah Al-Musta'li, anggap Nizar ni lagi layak jadi Khalifah dinasti Fatimiyah, termasuklah Hasan sekali. Nizar dengan pengikut dia menentang adik dia daripada Alexandria tapi dapat ditangkap dan dibunuh. Jadi Hasyashin ni tak sebulu wah dengan kerajaan Fatimiyah yang baru ni. Lepas tu Nizar pula dah meninggal. Start daripada sini le Hasyashin ni memperjuangkan fahaman diorang sendiri je. Hasyashin ni mengaku Syiah Ismailiyah, tapi orang Syiah Ismailiyah pun tak mengaku Hasyashin ni budak Syiah. Sebab apa? Pada tahun 1130 Masihi, 10 orang Hasyashin dah bunuh Khalifah Fatimiyah, iaitu Khalifah Abu Ali Al-Mansur Ibnu Al-Musta'li atau lebih dikenali sebagai Al-Amir bin Ahkam Allah. Lepas daripada peristiwa ni le, Hasyashin ni dah jadi musuh kerajaan Fatimiyah. So Hasyashin ni dah stand alone. Dia perjuangkan fahaman diorang sendiri je dan semua orang yang tak sehaluan dengan diorang akan jadi musuh dia.
Hasan pecahkan organisasi ini kepada beberapa bahagian. Peringkat yang paling tinggi sekali ialah pemimpin Hashashin. Peringkat yang kedua pula ialah ketua propaganda dan perancang pembunuhan. Kumpulan ni bertindak sebagai mata, telinga dan suara pemimpin Hashashin. Diorang juga yang kontrol tindakan dan sebarkan maklumat kepada orang bawahan. Peringkat yang ketiga ialah Rafiq yang menjadi ketua perisik yang menetap dekat pelbagai wilayah. Function diorang ni untuk bantu orang yang ditugaskan untuk jalankan misi. Diorang ni lah yang akan jadi cikgu untuk mengajar orang bawahan diorang. Kalau ada Hashashin yang dihantau ke kawasan diorang ni lah yang akan jadi kontak dengan safe house. Rafiq ni akan tunjukkan selok-belok kota, bagi maklumat pasal target dengan lokasi dan tolong kemaskan lagi rancangan pembunuhan tu. Peringkat yang terakhir sekali terbahagi kepada dua, iaitu Lasik dengan Fidai. Kumpulan Lasik dengan Fidai ni akan diajar guna macam-macam senjata, latihan kesabaran, strategi planning, penguasaan dalam pelbagai bahasa utama pada masa tu, budaya pelbagai bangsa dan pengetahuan am pasal musuh, macam mana diorang berfikir, macam mana diorang bertindak. Lasik ni jadi perisik yang menyusup masuk dalam kerajaan. Contohnya menyamar jadi pengawal istana ke, pegawai tentera ke, atau jadi bodyguard untuk pemerintah kerajaan. Diorang akan hantar report risikan diorang dekat Rafiq. Fidai pula bermaksud kumpulan yang dah bersedia untuk mati. Diorang nilai yang akan jalankan misi pembunuhan. Majoriti ahli dalam Fidai ni golongan muda yang sihat dan kuat. Kumpulan Fidai ni biasanya menyamar jadi ahli sufi, paderi, fakir miskin, tentera, cikgu sekolah atau pedagang. Diorang ni akan bekerja keras untuk pastikan diorang ni ada dalam posisi yang paling strategik supaya rancangan pembunuhan diorang berjalan dengan baik dan tak fail. Untuk masuk dalam Hashashin, Hasan akan seksa setiap calon ni sampai dah nazak tau. Kalau kau masih boleh bertahan dan kekal setia dengan Hashashin, baru kau boleh join. Golongan Hashashin ni sangat berahsia Diorang tak ada nak kecoh-kecoh ni. Diorang memang simpan rahsia baik punya. Boleh jadi kawan-kawan kau, anak murid kau, anak bini kau sendiri, sampai kau pun dah tak tahu nak percaya siapa dah. Bukan macam kau baru join jadi gangster, jadi pecacai je pun dah kecoh sekampung. Hashashin ni jalankan misi diorang dengan cara ancaman atau pembunuhan. Bila diorang nak bagi ancaman, diorang akan letak pisau belati dengan nota yang bagi mesej yang individu tu tak selamat walaupun dekat dalam istana sendiri. Kalau nak selamat, individu tu kena berhenti buat benda yang buatkan Hashashin marah dan target dia. Hashashin juga berusaha sebaik mungkin untuk settlekan mission diorang tanpa bunuh orang yang tak bersalah. Kalau terpaksa, diorang cuba untuk bunuh seminimum yang mungkin. Apa yang buatkan orang takut dengan Hashashin ni sebab diorang ni suka bunuh dekat kawasan orang ramai. Contohnya dekat masjid, dekat pasar, dekat istana. Lepas diorang dah bunuh target diorang akan cuba lari. Tapi kalau tak dapat lari atau kena tangkap, diorang akan tamatkan riwayat diorang sendiri. Kalau kita sebut mujahidin, orang yang berjihad. Kalau diorang sebut fidayin, konsep yang sama juga. Kira kalau diorang mati tu pun dianggap syahid sebab mati masa jalankan jihad diorang. Mangsa pembunuhan Hashashin ni terlalu ramai. Aku nak ceritakan detail setiap mangsa tu memang taklah ramai weh. Aku ceritakan yang famous je lah. Masa Hasan Sabah ni punya pemerintahan lebih kurang 50 orang tokoh Islam Sunni yang dah kena bunuh, termasuklah Nizam Al-Mulk, mangsa pertama Hashashin. Nizam Al-Mulk ni satu tokoh yang penting masa zaman pemerintahan Turki Seljuk. Macam aku ceritakan tadi, Nizam Al-Mulk ni wazir untuk dinasti Seljuk yang diperintah oleh Sultan Muhammad bin Daud Chagri atau lebih dikenali dengan nama Sultan Aslan. Nizam Al-Mulk ni juga seorang alim yang bersahabat dan anak murid kepada Imam Al-Ghazali. Menurut Ibn Rijal, beliau juga berjaya satukan tiga bangsa besar yang memang susah nak bersatu, iaitu bangsa Arab, Parsi dengan Turki. Beliau juga orang pertama tubuhkan sistem hospital, sistem percukaian dengan sistem bayaran gaji. Beliau juga yang tubuhkan kumpulan Universiti Nizamiyah. Jadi Nizam Al-Mulk ni kena bunuh dengan seorang Hashashin yang menyamar jadi ahli sufi. Seterusnya, pada tahun 1113 Masihi, Zahir al-Din Togekin, pemerintah Damaskus buat satu meeting dengan semua pemimpin kerajaan Islam untuk bersatu nak lawan tentera salib. Di antara pemerintah Islam yang join meeting tu ialah Syaraf Ad-Daulah Maudud, Gubernur Mosul. Masa Maudud on the way nak pergi masjid untuk pergi meeting tu, datang seorang pengemis yang minta sedekah dekat dia. Bila diorang dah rapat, Hashashin yang menyamar jadi pengemis tu tikam Maudud tu bertubi-tubi sampai mati. Maka meeting untuk bentuk Pakatan Kerajaan Islam tu terus fail. Lagi satu, pada tahun 1127 Masihi, Ak
Tengkur Al-Bursuki kena bunuh dekat Masjid Agung Mosul. Al-Bursuki ni pemerintah yang berjaya gabungkan Mosul dengan Aleppo untuk bentuk satu kerajaan Islam yang kuat untuk lawan tentera salib. Al-Bursuki ni tahu yang beliau dah jadi target Hashashin. Jadi Al-Bursuki ni sentiasa pakai baju dengan topi besi tu. Masa kena serang dengan Hashashin, Al-Bursuki ni kena tikam dekat leher. Padahal ruang tu kecil je di antara baju dengan topi besi tu. Punyalah terlatih fidai Hashashin ni, once kau jadi target, kau duduk mana pun kau mesti kena punya. Lepas dah meninggal tu, pemerintahan digantikan dengan Mas'ud Ibnu Bursuki, anak kepada Al-Bursuki, tapi kena bunuh juga dengan Hashashin. Jadi orang bawahan daripada perwakilan Empire Seljuk mula bergaduh sesama sendiri sebab nak rebut kuasa pemerintahan. Last kali diorang berpecah dan jatuh. Hashashin ni punya mangkau, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun tak terkecuali. Sultan Salahuddin ni bukan kaleng-kaleng punya sultan tau. Ini memang sultan power punya. Baginda dah kena serang 2 kali dan serangan tu diperintahkan oleh Rashid Ad-Din Sinan, pemimpin Hashashin pada masa tu. Sinan juga dikenali sebagai the Old Man of the Mountain di kalangan tentera salib. Serangan pertama terhadap Sultan Salahuddin pada tahun 1175 Masihi, tapi serangan tu fail. Lepas gencatan senjata di antara Sultan Salahuddin dengan pemerintah dinasti Zengi dengan kota Jerusalem, Sultan Salahuddin nak settlekan Hashashin ni sebab diorang ni selalu buat kacau tau. Sultan Salahuddin bawa tentera untuk jatuhkan 9 kubu Hashashin dekat kawasan pergunungan An-Nusairiyah pada tahun 1176 Masihi. Tapi Sultan Salahuddin berundur pada bulan yang sama lepas tak berjaya jatuhkan mana-mana kubu pun. Lepas tu Sultan Salahuddin kepung Masyaf, pusat pemerintahan Rashid Ad-Din Sinan. So tentera Sultan Salahuddin pun buat camping dekat sekeliling kawasan tu. Masa nak tidur tu, Sultan Salahuddin suruh letak kapur dengan bara api dekat keliling kemah supaya kalau Hashashin datang boleh trace kesan tapak kaki diorang. Ada satu malam ni Sultan Salahuddin terjaga daripada tidur dan nampak ada bayang-bayang keluar daripada kemah. Lepas tu Sultan Salahuddin tengok lampu dah beralih daripada tempat dia tau. Sebelah katil baginda ada satu scones yang panas lagi tau, dan kuih tu ada lambang Hashashin. Sebelah scones tu ada nota yang dipacakkan dengan pisau belati beracun. Nota tu ugut Sultan Salahuddin supaya berundur dan hentikan serangan terhadap Hashashin. Kalau tak nak kena bunuh lah. Lepas tu Sultan Salahuddin pun jerit dekat pengawal baginda yang Sinan sendiri yang datang masuk kemah baginda. Lepas tu ada satu kisah yang aku dengar daripada Ibnu Rijal. Sultan Salahuddin ada buat satu meeting untuk buat perjanjian damai dengan Sinan sebab nak jatuhkan Hashashin pun tak boleh, Hashashin pun nak bunuh Sultan Salahuddin pun asyik fail ya. Jadi diorang jumpa dalam satu kemah di antara kem tentera Sultan Salahuddin dengan kubu Masyaf. Sinan ni datang seorang je pergi menghadap Sultan Salahuddin yang datang dengan 7 orang bodyguard. Sinan pun kata le, apa ni tuanku, kata nak berdamai tapi gaya macam tak nak berdamai pun. Saya datang seorang kot, tuanku bawa sampai 7 orang. Jadi Sultan Salahuddin pun arahkan 4 orang bodyguard keluar, tinggal lagi 3 orang. Sinan kata lagi, apa ni tuanku, biarlah bincang antara pemimpin dengan pemimpin, diorang ni semua tak payah dengar. Sultan Salahuddin pun kata, kita memang datang nak bincang, apa yang kau nak takut now ni? Sinan pun cakap, tuanku, saya tak nak nanti apa yang kita bincangkan ni bocor dekat orang lain. Sultan Salahuddin pun yakinkan Sinan, engkau jangan takut, 3 orang ni anak angkat aku yang kutip diorang daripada kecil, aku yang besarkan diorang dekat istana aku yang bagi makan, aku yang latih diorang ni berperang dengan aku dan sekarang ni diorang jadi bodyguard aku. Kau jangan takut, kau relax je, diorang ni setia dengan aku, diorang takkan bocorkan rahsia aku. Bila dengar macam tu, Sinan pun kata, tuanku percaya betul dengan diorang ni? Kalau macam tu tak apa lah. Tiba-tiba Sinan kata, tolong bunuh dia untuk aku. Sultan Salahuddin pun terkejut dah kejap, apa hal Sinan ni suruh baginda bunuh diorang pula? Sultan Salahuddin fikir yang Sinan ni suruh baginda bunuh diorang, tapi bila Sultan Salahuddin pusing belakang, anak-anak angkat Sultan Salahuddin ni dah keluarkan pedang tau. Rupanya anak-anak angkat Sultan Salahuddin ni dah jadi orang suruhan Sinan. Jadi berlakunya perlawanan di antara Sultan Salahuddin dengan 3 orang anak angkat dia sendiri, tapi tak ada siapa yang mati lah, diorang lari keluar kemah. Jadi dekat sini perjumpaan tu nak bagi tahu dekat Sultan Salahuddin yang orang paling baginda percaya pun duduk dekat bawah Hashashin. Yang peliknya, diorang ni sentiasa dengan Sultan Salahuddin bila masa yang diorang ni kena rekrut dengan Sinan. Zaman tu mana ada WhatsApp, Telegram, Instagram, semua tak ada lagi. Macam mana diorang boleh contact each other? Kalau tanya aku rasa ada lasik atau spy Hashashin dalam istana Sultan Salahuddin. Diorang masuk istana dengan mission untuk brainwash orang-orang penting Sultan Salahuddin ni. Anyway, mangsa pembunuhan Hashashin ni tak tertumpu dekat pemimpin Islam je orang Kristian pun kena juga. Macam aku cakap tadi, Hashashin ni akan bunuh je siapa-siapa yang akan jadi ancaman untuk Hashashin. Contohnya Raymond II, Count of Tripoli, kena bunuh tahun 1152 Masihi. Conrad of Montferrat, King of Jerusalem, kena bunuh tahun 1192 Masihi. Dengan Philip of Montfort, Lord of Tyre, kena bunuh tahun 1270 Masihi. Jadi kalau korang kaji baik dari sumber Islam atau sumber Kristian, diorang ni ada cerita pasal kewujudan Hashashin ni yang selalu buat kacau dekat dua-dua belah pihak.
walaupun tak ada kerajaan Islam atau Kristian yang mampu jatuhkan Hashashin ni, diorang tetap tak boleh kalahkan satu bangsa ni. Bangsa ni aku boleh katakan dilahirkan untuk berperang tau. Kalau kau suruh diorang ni melukis ke, cipta kereta ke, buat video ke, mungkin diorang ni tak power. Tapi kalau kau suruh dia pergi perang, dalam masa satu malam je terus jadi padang jarak, padang terkukur tau. Korang rasa bangsa apa? Ya betul, bangsa Mongol. Ceritanya bermula sekitar tahun 1237 Masihi. Empire Mongol dah conquer sebahagian besar Asia Tengah. Jadi seluruh Parsi ni dah duduk dekat bawah kuasa Mongol kecuali kawasan Hashashin. So golongan Hashashin ni dapatlah hidup dengan aman dan damai dekat kawasan diorang. Sebab masa tu pun Empire Mongol ni tengah fokus nak conquer dekat tempat lain. Tambah pula Hashashin ni ada buat perjanjian setia dengan Empire Mongol. Tak lama lepas tu Empire Mongol di bawah pemerintahan Mongke Khan, cucu kepada Genghis Khan, ada mission yang baru iaitu conquer wilayah Islam. Hashashin ni dah start risau tau, takut mission baru Empire Mongol ni berjaya. Jadi Hashashin ni hantar seorang fidai untuk bunuh Mongke Khan, tapi mission tu fail. Mongke Khan pun apa lagi, mengamuk Dia hantar tentera Mongol untuk hancurkan Hashashin pada tahun 1253 Masihi. Tentera Mongol attack kubu dengan istana Alamut dengan semua yang diorang ada sampai Hashashin ni jadi lemah tau. Tentera Mongol ni aku cakap engkau tak kira lah kau hebat mana pun, kalau diorang dah target engkau, kalau diorang langgar engkau, confirm kau jahanam. Lepas tu pula Hulagu Khan join tentera Mongol yang tengah kepung istana Alamut tu. Dia pun bagi offer dekat Hashashin yang tentera Mongol ni akan bagi muka kalau pemimpin Hashashin ni give up dan serah diri. Pada 19 November 1256 Masihi, pemimpin Hashashin iaitu Ruken al-Din pun menyerah diri. Hulagu Khan pun bawa Ruken al-Din ni dekat depan setiap kubu Hashashin sebagai mesej supaya give up je, ketua kau pun dah menyerah kalah dah, maka kubu-kubu yang lain pun give up juga. Lepas tu Ruken al-Din ni minta izin dekat Hulagu Khan nak jumpa Mongke Khan dekat Karakorum, ibu kota Empire Mongol. Masa meeting tu Ruken al-Din ni minta dekat Mongke Khan bagi balik istana Hashashin yang belum hancur, macam dekat Gekko dengan Lamsa. Last kali Ruken al-Din ni kena bunuh masa on the way balik lepas meeting tu dekat kawasan pergunungan Tanu Ola. Pada tahun 1275 Masihi, gerakan Hashashin ni cuba dapatkan balik kota Alamut di bawah pimpinan anak Ruken al-Din, sebab anak dia tengok istana Alamut ni tak hancur sangat, boleh pakai lagi, dan percubaan diorang dapatkan balik istana Alamut tu berjaya. Lepas tu tentera Mongol attack lagi sekali istana Alamut ni. Hulagu Khan arahkan tentera Mongol untuk hancurkan setiap kubu, kota, istana yang ada dekat bawah Hashashin ni. Kenapa Hulagu Khan buat macam tu? Supaya lepas ni Hashashin ni dah tak ada safe house atau tempat nak berkumpul lagi. Hashashin ni punya library pun tentera Mongol dah hancurkan sampai dah tak ada maklumat langsung berkenaan Hashashin. Saki-baki pengikut Hashashin yang masih selamat larikan diri pergi Syria dan diorang create kumpulan yang baru. Tapi kumpulan yang baru ni tak dapat nak bertahan lama sebab Sultan Baibars daripada dinasti Mamluk hapuskan diorang ni terus. Berdasarkan daripada Ustaz Ibnu Rijal, ada serpihan Hashashin ni yang dapat lari pergi Andalusia. Lepas tu diorang buat satu kumpulan pembunuh upahan dengan menggunakan kemahiran yang diorang belajar daripada Hashashin. Itulah kumpulan yang sekarang dikenali sebagai Assassin's Creed. Nak bagi korang senang faham, Hashashin ni start daripada abad ke-11 sampai abad ke-13. Tapi Assassin's Creed ni wujud masa abad ke-15. Lepas tu Hashashin ni diorang memperjuangkan Syiah Ismailiyah dan penyokong Nizar. Assassin's Creed ni pula dah bermotifkan benda lain. Information pasal Hashashin ni dah banyak hilang di tenggelam zaman sebab tentera Mongol dah hapuskan library diorang sampai tak ada apa dah yang tinggal. Jadi kalau info dari sumber dalaman Hashashin tu sendiri memang tak jumpa dah. Apa yang kita tahu hari ni berdasarkan sumber-sumber orang yang berhadapan sendiri dengan Hashashin ni, baik dari sumber Islam atau sumber Kristian. Yang pastinya organisasi ni memang wujud dan diorang nila mimpi ngeri untuk orang politik dan pemerintah pada zaman tu. So itulah dia sejarah berkenaan Hashashin yang aku dapat setakat ni. Mungkin cerita aku ni ada yang terkurang atau ada yang tersilap. Kalau korang ada apa-apa yang korang nak tambah atau nak betulkan, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersilap fakta ataupun penyampaian aku tak berapa bagus hari ni. Ya Allah, penat weh cerita pasal Hashashin ni. Aku dah nak semput dah ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Kalau rasa nak bagi duit raya, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.